Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua murid. Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat dan bersedia untuk kita meneruskan pembelajaran pada pagi ini. Jadi untuk pagi ini kita akan teruskan bagi mata pelajaran sains tahun 1 bersama Cikgu Husna. Okey, tajuk pembelajaran kita pada pagi ini, kita serupa. Okey, jadi kita nak tengok. Kita nak lihat apa yang dimaksudkan dengan kita serupa. Okey. Standard kandungan 5.1 bahagian tubuh haiwan. Jadi pembelajaran kita pada pagi ini masih lagi berkenaan dengan haiwan. Standard pembelajaran 5.1.3 menjelaskan melalui contoh bahagian yang terdapat pada tubuh haiwan. 5.1.4 mengitlak bahawa terdapat haiwan yang berlainan mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat menjelaskan melalui contoh bahagian yang terdapat pada tubuh haiwan. Jadi yang ini kita akan ulang kaji sikit tentang pembelajaran minggu lepas. Kita dah belajar tentang bahagian yang terdapat pada tubuh haiwan. Dan yang kedua, yang menjadi topik utama, fokus utama kita pada hari ini, mengitlak bahawa terdapat haiwan yang berlainan mempunyai bahagian tubuh yang sama. Jadi, kita tengok pernyataan di sini. Hafiz mengumpul beberapa gambar haiwan yang berlainan daripada majalah. Okey, kita tengok. Okey, ini merupakan gambar yang dikumpulkan oleh Hafiz daripada majalah. Okey, kita tengok gambar yang pertama ni. Okey, lembu. Yang kedua, kucing. Yang ketiga, hamster. Dan yang keempat, arnab. Okey, jadi kita nak tengok apa kaitan antara gambar ni dengan topik yang kita belajar hari ni, kita serupa. Okey, berdasarkan gambar ni, kamu boleh perhatikan terdapat perbezaan ataupun persamaan bagi keempat-empat haiwan ini. Okey. Apakah yang dapat kamu jelaskan tentang bahagian tubuh haiwan di sebelah? Okey, macam cikgu cakap tadi. Kita lihat keempat-empat gambar ni terdapat persamaan dan terdapat juga perbezaan. Okey, contoh pertama. Keempat-empat gambar ni haiwan yang berbeza. Tapi kita dapat melihat ada persamaan. Contoh yang pertama, keempat-empat haiwan ni mempunyai kaki. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey. Hafiz mendapati lembu, kucing, hamster dan arnab juga berbulu halus. Yang ni dapatan daripada Hafiz. Hafiz lihat keempat-empat ekor haiwan ni mempunyai bulu halus. Antara lain, yang persamaan antara keempat-empat haiwan ni mempunyai kaki. Jadi di sini kita dapat katakan terdapat haiwan yang berlainan mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Jadi di sini kita dapat tengok ada 4 haiwan yang berlainan. Di sini ada lembu, ada kucing, ada hamster dan ada arnab. Tetapi keempat-empat haiwan ini mempunyai bahagian tubuh yang serupa ataupun yang sama. Yang contoh bahagian tubuh yang pertama yang sama untuk keempat-empat haiwan ni ialah keempat-empat haiwan ni mempunyai kaki. Di samping tu, keempat-empat haiwan ni juga mempunyai bulu halus macam yang diterangkan oleh Hafiz tadi. Okey. Seterusnya, kita tengok berbeza tapi serupa. Okey, kita tengok dalam gambar yang pertama ada 3 ekor haiwan.
Seterusnya, okey, ni dalam kumpulan A. Gambar yang kedua, ada 3 ekor haiwan juga dalam kumpulan B. Jadi sekarang, kalau kita lihat kepada kedua-dua gambar ni, kedua-dua gambar ni mempunyai haiwan yang berbeza, terdiri daripada haiwan yang berbeza. Jadi kita nak tengok apa persamaan ataupun apa yang serupa antara haiwan-haiwan ni untuk kumpulan A dan kumpulan B. Kamu boleh cuba kenal pasti. Apa yang sama dalam kumpulan A ni, ketiga-tiga haiwan ni berbeza. Tetapi apa bahagian tubuh yang sama terdapat dalam ketiga-tiga haiwan ni? Begitu juga dengan kumpulan B. Haiwan yang berlainan tetapi mempunyai bahagian tubuh yang sama. Okey, kamu boleh lihat dalam gambar ni. Okey. Berdasarkan gambar di atas, nyatakan bahagian tubuh haiwan yang sama mengikut kumpulan. Jadi, kita nak tengok dalam kumpulan A. Apakah bahagian tubuh haiwan yang sama dapat kita lihat dalam kumpulan A? Okey, dalam kumpulan A kita dapat lihat ketiga-tiga haiwan ini mempunyai bulu halus dan juga berkaki 4. Boleh murid-murid? Okey, seterusnya kita tengok kumpulan B. Okey, ketiga-tiga haiwan ni, apa persamaan yang kita dapat lihat? Apa yang kamu dapat lihat persamaan antara ketiga-tiga haiwan ni? Okey, bagus. Kumpulan B, persamaan untuk ketiga-tiga haiwan ini mempunyai cangkerang. Okey. Seterusnya, tengok. Berbeza tapi serupa. Okey. Gambar pertama, kumpulan A, haiwan yang sama macam tadi. Seterusnya, kumpulan B, haiwan sama seperti tadi. Soalan, nyatakan haiwan lain yang mempunyai bahagian tubuh yang sama dengan kumpulan haiwan A dan B. Okey, jadi kamu ingat semula tadi kita dah bincang kumpulan A. Apa persamaan antara kumpulan A, haiwan kumpulan A? Okey, yang pertama berbulu halus. Yang kedua, okey, mempunyai kaki. Jadi haiwan lain, apa contoh haiwan lain yang sama ciri macam ketiga-tiga haiwan ni? Haiwan apa yang ada berbulu halus dan juga berkaki? Okey. Contohnya, kuda dan kucing. Kuda dan kucing juga mempunyai bulu halus dan juga berkaki. Okey, sekarang kita tengok untuk kumpulan B. Kumpulan B tadi kita dah lihat persamaan bahagian tubuh ketiga-tiga haiwan ni ialah mempunyai, okey bagus, mempunyai cangkerang. Jadi apa contoh haiwan lain yang mempunyai cangkerang? Okey, good. Contoh haiwan lain ialah siput dan ketam. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, kami berbeza. Okey, gambar yang pertama siput. Gambar yang kedua kita ada ketam. Gambar yang ketiga kita ada kura-kura. Jadi soalan yang pertama, adakah haiwan ini sama? Sama ke tak ketiga-tiga haiwan ni? Yang pertama siput. Yang kedua ketam. Yang ketiga kura-kura. Sama ke tak? Okey. Ketiga-tiga haiwan ni tidak sama. Okey, soalan yang kedua. Adakah haiwan ini mempunyai bahagian tubuh yang serupa? Okey, kamu tengok bahagian tubuh siput, bahagian tubuh ketam dan bahagian tubuh kura-kura. Apa yang sama antara ketiga-tiga haiwan ni? Mempunyai cangkerang. Bagus. Jadi, ketiga-tiga haiwan ni mempunyai bahagian tubuh yang serupa atau tidak? Okey, ketiga-tiga haiwan ni mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Jadi, ya.
Okey, seterusnya kita tengok kenali kami. Sekarang kita nak bezakan dua haiwan. Apa persamaan antara kedua-dua haiwan ni dan juga perbezaan antara kedua-dua haiwan ni. Haiwan yang pertama di sini, hamster. Ini hamster. Sekarang kita tengok gambar yang kedua. Ini kerbau. Okey. Bahagian tubuh, kita nak tengok bahagian tubuh yang ada dan tiada bagi kedua-dua haiwan ni. Bahagian tubuh yang pertama kita nak tengok kepala. Seterusnya badan. Yang ketiga ekor. Yang keempat berbulu halus. Dan yang terakhir kita nak tengok tanduk. Okey, jadi kita akan tengok gambar yang pertama dahulu. Okey, ini hamster. Bahagian tubuh kepala. Okey, kita tengok sekarang. Hamster mempunyai kepala atau tak? Ada atau tiada kepala? Ada ke tiada kepala hamster? Okey, ada. Jadi kita tandakan ada di sini. Okey. Seterusnya kita tengok untuk kerbau pula. Kerbau ada ke tak ada kepala? Okey, kerbau ada kepala. Okey, bahagian tubuh yang kedua badan. Hamster mempunyai badan atau tak? Okey, ada. Kerbau. Kerbau mempunyai badan ke tidak? Ada. Okey, bagus. Seterusnya ekor. Hamster mempunyai ekor ke tidak? Ada. Okey. Kerbau. Kerbau ada ekor ke tak ada? Ada. Okey. Hamster. Okey, macam mana keadaan bulu hamster? Kasar ke halus? Mempunyai bulu halus ke tidak? Bagus. Betul. Hamster mempunyai bulu halus. Sama juga dengan kerbau. Kerbau pun berbulu halus. Okey, dan yang terakhir, tanduk. Hamster ada tanduk ke tak ada? Tak ada. Okey. Dan yang terakhir, kerbau. Kerbau ada tanduk ke tak ada? Ada. Okey. Jadi berdasarkan kedua-dua gambar ni dan ciri-ciri yang kita dah bincang tadi, kita dapat lihat kedua-dua haiwan ni adalah haiwan yang berlainan. Seekor kerbau dan seekor lagi hamster. Tetapi bahagian tubuh haiwan ni ada yang mempunyai persamaan atau serupa, ada yang tidak. Contohnya, persamaan yang terdapat untuk hamster dan kerbau ialah kedua-dua haiwan ni mempunyai kepala. Seterusnya, okey, kedua-dua haiwan ni mempunyai kepala. Seterusnya, kedua-dua haiwan ni mempunyai badan. Okey, yang ketiga, kedua-dua haiwan ni mempunyai ekor. Kedua-dua haiwan berbulu halus. Tetapi, untuk yang terakhir, terdapat perbezaan di mana hamster tidak mempunyai tanduk. Manakala kerbau mempunyai tanduk. Okey, nampak persamaan dan perbezaan untuk kedua-dua haiwan ni? Okey. Jadi, rumusan ataupun kesimpulan yang kita boleh nampak untuk pembelajaran kita pada hari ini ialah terdapat haiwan yang berlainan tetapi mempunyai bahagian tubuh yang serupa ataupun sama. Contoh macam tadi yang kita buat antara hamster dan juga kerbau. Kedua-dua haiwan ni berlainan, seekor hamster, seekor kerbau. Tetapi mempunyai bahagian tubuh yang serupa ataupun sama. Contohnya, hamster dan kerbau mempunyai badan, mempunyai ekor, mempunyai kepala dan berbulu halus. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat
melihat atau mengenal pasti haiwan-haiwan yang mempunyai bahagian tubuh yang serupa ataupun sama. Okey, jadi yang itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Selepas daripada ini, cikgu akan masukkan tugasan dalam grup WhatsApp dan kamu boleh siapkan. Jadi kita jumpa lagi untuk pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Bye.